Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar peminat-peminat sukan negara? Kita bertemu sekali lagi selepas kita berehat agak panjang untuk memberikan laluan kepada Kemasya Sukan Commonwealth di Glasgow. Ramai sekali yang tag kepada saya, bila scoreboard nak ke udara, bila scoreboard nak ke udara. Okey, malam ni kita dah ke udara. Tetapi barangkali kerinduan ataupun barangkali ada lagi di kalangan-kalangan pemerhati maupun peminat-peminat tidak berpuas hati dengan prestasi yang ditunjukkan oleh atlet-atlet. Masih ada lagi yang membincangkan di mana-mana sahaja. Jadi atas dasar itu, kami di Scoreboard memilih untuk terus membincangkan Tamasya Sukan Commonwealth. Apakah kronologinya, apakah pula tindakan-tindakan seterusnya, terutamanya menjelang Sukan Asia di Incheon September ini nanti. Baik, sebelum itu saya nak perkenalkan tetamu Scoreboard pada malam ini. Jarang-jarang sekali kita bersama dengan beliau, seorang blogger dan wartawan sukan, iaitu Mr. Christopher Raj. How are you, bos? Apa khabar, Tabah? Baik, saya okey. Dah 2 minggu. Raya pun dah lepas. Kuih raya pun adalah sikit-sikit lagi kan. Ada mengunjungi ke rakan-rakan kita, rakan-rakan wartawan? Ada satu atau dua rakan-rakan yang sempat saya kunjungi lah. Ya. Okey, dan di sebelah Christopher Raj adalah Encik Abu Bakar Tan seperti biasalah. Dah pun waktu yang panjang bersama dengan Commonwealth. Dah mula bertugas bos Bos dah bertugas dah. Okey, baik. Sebelum kita bincang, mungkin malam ni agak terperinci sedikit. Mungkin barangkali ada yang panas sikit kita nak bincang malam ni. Tak apalah, kita dengarkan dulu ataupun kita lihat dulu 6 kali lagu Negaraku Berkumandang di Glasgow. Ini bermakna catatan 6 pingat emas kita terlepas untuk sekurang-kurangnya mencapai sasaran 7 pingat emas. Saksikan dulu. Terima kasih. Negaraku Berkumandang juga di Glasgow, Scotland. Biarpun cuma 6 kali setakat ini, lagu kebangsaan Malaysia dimainkan di tengah kerancakan Sukan Commonwealth ke-20. Ia masih memercikkan semangat yang telah ditunjukkan oleh kontijen negara secara keseluruhannya. Sedang diulit kesedihan akibat tragedi malang yang menimpa penerbangan MH17, penampilan kontijen Malaysia kali ini tidaklah seindah yang diharapkan oleh peminat sukan tanah air. Namun sambil kita menantikan kesudahan nasib sasaran yang diletakkan di Glasgow 2014, sumbangan 6 pingat emas yang terdaya digapai kali ini tetap jua dihargai. Muhammad Hafifi Mansur, ahli angkat berat berusia 23 tahun dari Terengganu, meraih penghormatan selaku pemenang pingat emas pertama negara di Scotland. Setelah 3 hari pertandingan berlangsung, Hafifi tampil perkasa dalam acara 69 kg angkat berat di Dewan Presin SECC. Kegagahan Hafifi menyempurnakan angkatan terakhirnya, melenyapkan keresahan awal kem Malaysia. Setelah Zuhelmi Muhammad Pisul menyumbangkan pingat perak dalam acara 56 kg sehari sebelumnya, kilauan emas terpancar juga akhirnya. Terima kasih, Hafifi. Langkah kanan sudah bermula. Badminton berpasukan penyumbang emas kedua. Ada kalanya prestasi kita seakan sambil lewa, tetapi hakikatnya dalam saingan Sukan Commonwealth, kita adalah kuasa utama. Cabaran England berjaya diketepikan agak selesa dengan keputusan 3-1 sekaligus bagaikan hadiah istimewa di tengah kesibukan menyambut Hari Raya. Namun persoalan besar masih ada. Mampukah Malaysia cemerlang mengekalkan rekod 4 pingat emas acara badminton yang dilakukan di New Delhi 4 tahun lalu? Dato' Nicol jarang sekali menghampakan kita dan negaraku berkumandang lagi. Seperti mana biasa, sejarah masih ada untuk dicipta. Hasil kejayaan Nicol menundukkan pilihan kedua, Laura Massaro dari England dengan 12-10, 11-12 dan 11-15 juga adalah pingat emas ke-50 buat Malaysia dalam sejarah Tamasya Sukan Commonwealth. Atlet terbilang anak Pulau Pinang ini yang sudah berusia 31 tahun tetap terharu dengan pingat emas di Glasgow, mungkin Sukan Commonwealth yang terakhir buat dirinya. Setelah beraksi dalam 5 edisi Sukan Commonwealth, tetap puas hati dengan jumlah kutipan peribadinya, 2 emas, 1 perak dan 1 gangsa. Syabas sekali lagi Dato' Nicol and David. Acara terjun sudah semakin menjadi tumpuan semua. Ui Zi Liang, rakan senegeri Nicol David berusia 20 tahun, seperti sudah bersedia untuk memakai mahkota di kalangan atlet sukan negara. Inspirasi kejayaan Leo Man Yi dan Pandalila Rinong dalam kategori wanita kini mahu diteruskan Zi Liang dengan semangat yang sama.
Terjunan menarik Ziliang yang berjaya menidakkan usaha kebangkitan bintang terjun England Jack Lover sekaligus merangkul pingat emas keempat buat negara. Negaraku terus berkumandang sehari sebelum tamat Commonwealth 2014. Vivian Kah Mun Ho dan Wei Ki Woon memastikan emas bergu wanita menjadi milik mereka. Menundukkan gandingan dari India, Juala Gutta dan Ashwini Ponappa straight set 21-17, 23-21. Dan kejayaan itu benar-benar menyuntik inspirasi buat bergu lelaki negara Goh Wee Shem dan Tan Wee Kiong untuk menyambar emas ke-6 negara, menumbangkan pasangan Singapura Danny Krisnanta, Chayut Triyachat sekalipun diheret ke set penentuan dengan keputusan 21-12, 12-21, 21-15. Tahniah Malaysia, ternyata telah membanggakan kita semua. Okey, walaupun 6 pingat emas tetapi catatan itu sedikit sebanyak beremang jugalah saya rasa kan. Mungkin anda juga terasa apapun kejayaan yang dilakar atau dicipta oleh atlet-atlet negara bukanlah mudah, walaupun ramai sekali yang mengatakan bahawa kita tak sampai target, kita tak sampai sasaran, apa yang dah berlaku, ada yang kata atlet kita pergi melancong, tetapi sebenarnya hakikatnya bukanlah mudah ya untuk mencapai 6 pingat emas. Tak apalah, mungkin tetamu kita ataupun bakal sendiri pun ada pandangan tersendiri, tapi kita nak lihat dulu catatan pingat keseluruhannya yang dicapai oleh atlet-atlet negara melibatkan emas, perak dan juga pingat gangsa. Jom kita saksikan. Baik, secara keseluruhannya ini pungutan pingat Bakar dan juga Chris. Mungkin ada nak memberi pandangan awal lah, pendapat awal Bakar dengan catatan pingat ini. Nampak tadi macam tak puas hati, kecewa dengan keseluruhannya. Yalah, pandangan awal ataupun rumusan secara keseluruhannya saya ingin tertarik juga dengan kata-kata Tabah tadi. Bukan mudah ya, bukan senang ya. Atlet yang bertanding dan banyak sekali perkara-perkara yang perlu mereka hadapi, tetapi kita tidak boleh lari daripada hakikat. Sejak saya rasa pelbagai program khusus disediakan sejak Sukan Commonwealth 1998 di mana kita menjadi tuan rumah. Ini adalah persembahan terburuk dan walaupun bermula dengan sasaran yang lebih rendah daripada tamasya Commonwealth yang sebelum ini 2010 di New Delhi, daripada 12 pingat emas yang dimenangi 4 tahun lalu, telah direndahkan kepada 7, masih lagi tidak mencapai sasaran, cuma 6 pingat emas dan bukan 7 seperti yang dimatlamatkan. Jadi rumusan awalnya ialah memang kita gagal lah. Okey. Chris nak dengar dulu Datuk Seri Zulkifli Sembong ke Chris nak bagi pandangan dulu? Saya ingat saya dengar Datuk Seri Zulkifli dulu. Okey. Kita dengar apa kata Datuk Seri Zulkifli Sembong, Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara. Kontingen telah mensasarkan pencapaian 7 pingat emas. Walaupun kita tidak umumkan nama-nama atlet ataupun jenis sukan secara terperinci sebagaimana yang disebutkan oleh Datuk Ong semasa majlis penyerahan bendera, di mana kita tidak mahu memberikan tekanan kepada atlet-atlet dan pada masa yang sama kita tak mahu atlet-atlet yang tidak disebutkan nama merasa bahawa kita tidak menaruh kepercayaan kepada mereka untuk turut juga menyumbang. Kita agak terjejas dengan sasaran di saat akhir apabila Datuk Lee Chong Wei terpaksa menarik diri dan juga Pandalela Rinong mengalami kecederaan yang menyebabkan beliau hampir-hampir juga menarik diri. Kita masih berpuas hati dengan pencapaian 6 pingat emas dan kita tahu dalam setengah-setengah pertandingan di sini tahapnya lebih tinggi berbanding dengan tamasya Sukan Commonwealth sebelum ni. Kalau kita tengok dalam badminton saja peningkatan pasukan seperti India, Singapura dan sebagainya. Jadi kita tak mahu memberikan alasan kerana Chong Wei tak dapat bersama ataupun Pan Lela masih lagi berada dalam keadaan kecederaan menyebabkan beliau tidak dapat memberikan persembahan 100%. Okey, apa yang diperkatakan oleh Datuk Seri Zulkifli Sembong tu kadang-kadang Chris, saya suka nak mengambil mungkin ini dah jadi satu budaya kita lah. It's a result oriented. Kita selalunya suka tunggu dan lihat. Kemudian bila terjadi satu perkara, kita akan berbalik kepada kita tidak ada Datuk Lee Chong Wei, Pandalela cedera dan sebagainya. Tapi adakah ini satu budaya untuk menyelamatkan diri ataupun sebenarnya itulah cara kita? Tunggu dulu, lihat dulu perkembangan dan kemudian baru kita akan buat postmortem. Macam mana?
Pertama sekali, Tabah, saya rasa daripada sebagai seorang blogger atau bekas wartawan, secara umumnya kita menghargai setiap sumbangan oleh atlet negara. Kerana kita tahu memang susah untuk menjadi seorang atlet dan pergi ke persada dunia untuk dapatkan pingat. Betul. Dan mereka telah pun ada yang memberikan terbaik, mungkin ada yang tidak memberikan terbaik walau apapun alasan. Apabila kita melihat apa yang disebut oleh Datuk Zulkifli Sambung, persoalan saya yang patut saya nak tanya ialah di manakah aspek pembangunan sebenarnya? Kerana kita tahu dalam 10 tahun ini banyak pihak, banyak rakan-rakan media mempersoalkan di manakah pembangunan sukan. Kita melihat seperti Nicole David dan Lee Leong Chun, mana pengganti mereka? Kita masih mengharapkan pengalaman mereka, kita masih mengharapkan energi mereka untuk terus. Tetapi berapa lamakah perkara ini boleh berlaku? Ya. Jadi apa yang saya rasa hala tuju yang patut diambil ialah apakah langkah seterusnya? Okey, mungkin kita patut leave Lee Chong Wei atau Nicole atau Pandela daripada current punya situation. Kita patut lihat mereka, leave them alone. Kita patut melihat siapakah atlet-atlet baru yang sudah ada atau mungkin dalam persiapan yang boleh mengambil kasut mereka, yang boleh mengambil langkah mereka untuk membawa nama negara di persada dunia. Mungkin kita tidak ada atlet. Apakah itu hakikat sebenarnya? Mungkin kita tidak ada lagi seorang juara seperti Lee Chong Wei atau seperti Pandalela. Mungkin mereka berada dalam proses dalam skuad pelapis. Jadi kita terpaksa melihat. Dan saya rasa kita tidak patut menggunakan seperti katakan mengharapkan Lee Chong Wei atau Pandela dalam setiap sukan. Kerana mereka seorang atlet, mereka boleh mengalami kecederaan dan apa pun boleh berlaku dalam situasi tersebut. Yalah, bakal sebenarnya kebimbangan ini dilontarkan juga oleh peminat. Peminat juga faham situasi, seakan-akan semuanya nak letak pada Datuk Lee Chong Wei, semuanya nak pada Datuk yang pemain baru ni di mana bakal? Ni orang berada di mana? Iyalah, saya ingin berbalik kepada seperti mana yang kita pernah bincangkan. Okey, sekarang ni kita anggapkan gagal. Saya sendiri menyebutkan gagal. Gagal, siapa yang gagal? Di mana yang gagal? Okey, ini matlamat secara keseluruhannya. Ya, secara keseluruhannya dimatlamatkan oleh Majlis Sukan Negara ataupun Kementerian Belia dan Sukan. Okey, daripada 7 yang disasarkan hanya menang 6. Itu rumusan keseluruhan memang boleh kita katakan gagal. Tetapi berbalik yang penting sekarang ini adalah tempoh membaik pulih, rectifying ataupun koreksi, ya. Tempoh koreksi sekarang ini, persoalan saya ialah okey, semua dah tahu gagal, nampaknya banyak pihak panik ataupun tidak puas hati, termasuklah kalau tadi Chris ada mengatakan ada di Twitter dan banyak sekali cemohan ataupun banyak sekali kritikan dan sebagainya. Tetapi yang lebih penting selepas ini, apakah yang dibincangkan selama ini dan apakah yang ditimbulkan nak siasat sana, nak postmortem bedah siasat sana sini, akan benar-benar melakukan itu dalam tempoh day to day basis, week to week basis. Bagaimanakah seorang atlet itu yang sebelum ini melakukan kepatasan 10 saat nak diturunkan kepada 8 saat? Bagaimanakah contohnya Azizullah Seniawang pecut pantas tetapi tewas juga kepada Sam Webster daripada New Zealand? Siapakah akan memperbaiki ini? Jadi rumusan keseluruhannya ialah gagal tu secara kolektifnya, secara rumusan kontingen negara yang bertanya. Jadi susah untuk memberi petunjuk ini gagal, ini jadi itu satu tugas yang bukan mudah. Berbalik semula kepada keikhlasan, kerja kuat, etika kerja, pengurusan persatuan-persatuan, kepada orang-orang teknikal, jurulatih-jurulatih mereka dan kepada atlet-atlet mereka. Jadi KBS ke bercakap, MSN ke bercakap, media ke bercakap, tetapi bila balik selepas ni kalau tempoh kita kata tadi khususnya sebelum Sukan Asia nanti ada 4 bulan ni, apakah koreksi itu boleh dilakukan dengan sebenar-benarnya, kan? Jadi ialah ini kita memang bincanglah. Jadi yang penting ialah bagaimana untuk mengenal pasti, untuk mengaudit semua persatuan. Berapa persatuan? 40 persatuan sukan kebangsaan, mungkin 30, mungkin 15, ataupun yang dikhususkan kepada persatuan yang dianggap gagal tu, Liu Darren, kita tak payah sorok-sorok Liu Darren yang gagal, tapi bagaimanakah, siapakah akan memastikan Liu Darren ni akan terus muncul, memperbaiki permainannya dan akan dapat masuk dalam top 10? Itu bukan kerja mudah. Apa yang kita rumuskan ni pun bukan sesuatu yang
bukan sesuatu yang fizikal, ya, bukan mudah. Okey, baik. Sebenarnya dah 2 minggu Commonwealth meninggalkan kita. Kebimbangan, kerisauan di kalangan peminat, apatah lagi wartawan-wartawan, editor-editor bimbang siapa yang akan meneruskan legasi, siapa yang akan membawa pulang pingat emas di peringkat antarabangsa. Masih nak kita perkatakan. Jom kita dengarkan apa kata Chief Division kita sejurus selepas Commonwealth ini tamat. Saya memang kata capaian kita sepatutnya Datuk Seri cakap kita kurangkan 1 emas. Tapi in my opinion, we achieve. Look at the record. We should be happy. As a CDM, I'm very happy with the result. Kadang-kadang kita kata sasaran. Sasaran ini bukan kata you can plug any figure in the air. Tak boleh. Jadi you look at the achievement that we have. Many of the sport are subjective sport. Yang ni kita tak tentu kita boleh dapat. Personally, I don't think that we are behind our target. We achieve what our sasaran is. Thank you. Saya sempat berbual dengan Dato' Ong kira-kira seminggu sebelum kontijen berangkat ke Glasgow. Memang Dato' Ong seorang yang begitu positif terhadap atlet-atlet dan kadang-kalanya ada pro and kontranya. Jadi terpulang kepada anda peminat untuk menilai. Tetapi bagi wartawan, bagi media keseluruhannya, pencapaian 6 pingat emas sesuatu yang tidak boleh diterima. Kita berehat dulu seketika. Kembali selepas ini kita nak memperkatakan sukan-sukan yang gagal dan sukan-sukan yang boleh lagi diterima. Berehat dan kembali lagi selepas ini. Kalau kita lihat mengikut sukan, sudah tentu sukan badminton saya anggapkan sebagai sukan yang paling cemerlang. Mencapai sasaran kita sekurang-kurangnya 3 pingat emas. And of course they got it the hard way. Of course our team is weaker than Delhi last time. Delhi we have very balanced with New Chu, Chong Wei, with Hui Peti. Saya rasa ketiadaan Chong Wei memberikan banyak pengaruh, terutama dalam acara perseorangan lelaki. Walaupun Chong Wei Feng masih diletakkan sebagai pilihan pertama, tapi the burden that he has to carry menyebabkan dia fumble. I believe if Chong Wei is around, sure Wei Feng will be in the final because he knows that the burden will not be on him. Walaupun saya memberikan badminton sebagai cemerlang, tapi saya teramat kecewa dengan prestasi beberapa pemain senior. I think they don't deserve to be in the team anymore. But we thank them for their contribution. Okey, apabila Datuk Zul mengatakan bahawa badminton dikatakan cemerlang, bakal dah tunjuk satu reaksi yang wah. Chris pun dah macam terfikir-fikir, betul ke? Tapi bagi saya peminat di rumah tentu ada pandangan sendiri mengatakan bahawa bergu wanita lelaki emas tetapi perseorangan kita tak dapat. Ini yang jadi satu persoalan yang sangat besar di kalangan peminat-peminat mengatakan bahawa single itu kita perlu menang. Kenapa kita tak dapat? Jadi persoalan di sini bukan kita nak mengatakan kita tidak dapat medal, tetapi Liu Darren dan pemain-pemain persoalangan yang lain seolah-olah tidak boleh menggalas tanggungjawab seperti Datuk Lee Chong Wei. Jadi berapa tahun lagi yang kita perlukan? Adakah Sukan Asia ini mampu? Tempohnya sangat singkat.
pandangan Chris? Seperti yang saya katakan tadi, tak apa, kita melihat banyak tumpuan diberi kepada Datuk Lee Chong Wei. Maka kita dapat melihat the setback dengan junior player yang ada sekarang. Kita ke Commonwealth, Sukan Commonwealth tanpa negara-negara seperti China, Korea, Jepun tak terlibat dalam Sukan Commonwealth. Masih gagal untuk menangi pingat emas. Bayangkan apabila kita ke Sukan Asia. Kita ada China, kita ada Korea, kita ada Jepun. Kita akan ada India yang memenangi pingat emas pertama selepas 32 tahun. Betul. Ya, so jadi apa yang patut kita lihat ialah di manakah sebenarnya kedudukan Liu Darren, Wei Feng, ya, apakah mereka masih memerlukan satu sistem jurulatih yang lebih baik, atau apakah mereka mempunyai beberapa isu, kerana apabila kita melihat dari segi berpasukan, mereka they delivered, mereka menangi perlawanan masing-masing. Tetapi apabila tiba single ni saja, mereka tidak boleh tiba untuk berdikari, to stand up alone. Betul. Ya, mereka tak apa mau persembahan mereka lebih baik untuk memenangi pingat emas. Sebenarnya saya tidak boleh menerima sebarang alasan, kerana saya rasa Liu Darren atau Wei Feng sepatutnya menangi pingat emas yang ketiga daripada badminton. Kadang-kadang saya takut nak dengar pandangan wartawan. Memang kecewa, gagal. Itu wartawan punya mindset, bakal kan. Jadi yalah, tak ada bercakap tentang ukuran tu lah. Apa yang sebenarnya kita nak ukur ni? Kalau mengikut Ketua Pengarah Datuk Zulkifli dan juga Ketua Kontingen, katakan badminton tak gagal. Badminton berjaya kerana 3 emas. Tapi bagi setengah pihak, bagi peminat pula boleh katakan gagal. Jadi ukurannya lain pula kalau bagi setengah peminat, iaitu kita telah menguasai persoalan lelaki sejak 6, 7, 8 sukan Commonwealth ni kita jago dalam persoalan lelaki, tetapi kita kali ini tak ada, separuh akhir pun tak lepas. Ya, jadi contoh. Jadi bagi setengah pandangan ada mengatakan kita gagal. Jadi ukuran yang kita saya nak berbalik semula kepada ialah kita rumuskan, dan juga banyak perkara yang boleh dimanipulasi lah kalau nak katakan tentang kita nak mengukur yang mana gagal, yang mana tak gagal, nak turunkan apakah kali lepas ni bagaimana Azizul boleh, kalau jumpa sekali lagi Sam Webster, garanti Azizul boleh potong Sam Webster contohnya lah. Jadi itu kaitan saya lah tentang kalau analisis ini tentang sukan ini balik mungkin, semula. Saya rasa mungkin BM patut melihat dari segi di manakah sebenarnya kekurangan daripada Sukan Commonwealth ni untuk pemain single terutamanya. Dan apakah bantuan yang mereka perlukan. Dan saya rasa walaupun kita dapat melihat Datuk Zul kecewa, marah, tetapi saya rasa sebagai pemain-pemain muda yang masih ada selagi mereka ada semangat untuk main untuk negara, memberi peluang mungkin 1 atau 2 pertandingan yang akan datang, dan memberi segala pertolongan yang sebanyak yang boleh. Lepas tu kita menilai. Tetapi saya rasa this is do or die untuk pemain-pemain. Kerana saya rasa tahun depan atau kita tak pasti Datuk Lee Chong Wei boleh bertahan selama itu. Ya, dan tapi perkara ini akan berulang lagi ya. Isu tu memang dah lama dikatakan oleh media. Siapa pengganti Chong Wei, Chong Wei, walaupun setengahnya ada mengatakan bukan saja untuk menggantikan seorang pemain hebat, pemain yang antara terbaik dalam sejarah badminton negara seperti Chong Wei. Nak cari pengganti sebagai pemain yang decent je pun cukuplah. Buat masa ni gap tu terlalu jauh. Jadi Darren Liu itu yang menimbulkan kemarahan Datuk Zul tu. Liu Darren ini sudah sampai masa dia harus diundurkan, atau masih ada peluang, ataupun mungkin pandangan bagaimana? Saya rasa mungkin kalau kita melihat daripada single beliau kalah dalam separuh akhir, team performance beliau membuat yang terbaik. Dia ada balance dia. Tetapi apa yang mungkin tidak boleh terima, bagaimana Malaysia boleh hilang pingat emas yang satu yang confirm ada dalam tangan dalam genggaman tersebut. Jadi mungkin mereka patut beri Liu Darren peluang lagi sekali. Saya tidak terpasti Sukan Asia apakah platform terbaik, kerana tak pasti beliau akan ke separuh akhir juga dengan adanya pemain-pemain seperti daripada China, daripada Korea, daripada Jepun, daripada India. Tidak pasti. Mungkin level of motivasi beliau pun bukan berada di tahap yang tinggi selepas semua kritikan yang diberi. Saya rasa BM patut duduk bersama Liu Darren, melihat apakah kelemahan yang ada pada beliau dan memberi support system yang baik melalui ISN atau MSN, memberi peluang untuk 2 atau 3 pertandingan, selepas itu membuat satu keputusan. Yang kalau saya bakal sikit kita nak bincang sebelum kita tengok terjun, yang bimbang tu mungkin Singapura dengan India dah mengatakan bahawa hey look, Malaysia dah tak ada star macam Chong Wei. So, macam kita bimbang yang itu, takut
dia orang yang pula akan menguasai kan. Cuma dalam hal ni kita katakan okey, tetapi persoalan dia kita kena katakan siapa selain Liu Darren, siapa selain Chong Wei Feng. Okeylah, boleh kita sebut dua nama lah, mungkin Mizbun Ramdan Mizbun ataupun Zulfadi bekas juara dunia remaja kita. Tapi siapa itu mereka pun belum pasti, belum dapat memberi jaminan bahawa kalau bukan Liu Darren ataupun Chong Wei Feng, mereka akan pemain yang gantian ini. Kita mau katakan bakat yang agak ketandusan dalam BM ketika ini, tetapi juga kita dengar tadi Presiden Persatuan Badminton kata tiada masalah, itu yang sedikit menggusarkan kita lah. Okey, baik, kita tinggalkan badminton. Kita nak seperti dalam laporan yang disediakan oleh Abu Bakar Tan tadi mengatakan bahawa terjun sememangnya menjadi tumpuan, terjun sememangnya ramai sekali peminat-peminat nak lihat terjunan yang dilakukan oleh Pandalila Rinong, yang dilakukan oleh Ui Ziliang daripada Pulau Pinang ini. Pandangan Chris terhadap dua penerjun ini. Saya rasa seperti yang dikatakan tadi juga ya, kita tidak expect Li Xiang membawa satu pingat emas, dan mungkin ini merupakan satu katakan diamond, belian yang dijumpai dalam sukan komando ini. Patut diberi diasah baik-baik, patut diberi pengalaman, satu perhatian. Beliau mempunyai potensi yang cukup hebat untuk dipertengahkan dalam acara diving di peringkat yang lain. Tetapi balik ke persoalan kita, siapa berganti Pandalila? Kerana kita dapat melihat seperti Datuk Zul katakan tadi, walaupun beliau cedera, terpaksa juga terjun. Dan saya rasa itu bukan satu matlamat atau satu kepuasan ya, kerana kita terlalu mengharapkan. Ya, terlalu mengharapkan. Jadi kalau Pandalila pada hari itu katakan menarik diri daripada competition tersebut, maka Li Xiang seorang saja yang akan membuat penerojan untuk Malaysia. Seperti biasalah, Bakar dah banyak memperkatakan tentang dua atlet ni, Pandalila dengan Ui Ziliang, tetapi saya kira mungkin kalau kita nak katakan itu sistem yang lebih baik selepas ini ataupun pembangunan sukan untuk sukan terjun khususnya, itulah itu yang perlu dipertingkatkan. Itu yang lebih penting, itu yang apa dikatakan oleh Chris tadi ya, macam mana kita dan boleh dikaitkan dengan apa yang saya katakan awal tadi. Yang penting ialah langkah koreksi day to day basis, month-to-month, bulan ke bulan, prestasi secara berterusan, pentadbiran dan pengurusan dan kejurulatihan dalam sesuatu persatuan itu, siapakah akan mengkoreksi ataupun membaik pulih hal-hal ini. Kerana mengambil kira apa yang Chris cakap, yang penting ialah kalau dalam tempoh hari-hari sehari-harian ni, tak kira lah program jangka pendek atau jangka panjang, yang penting ialah support kepada atlet, menggilapnya, memberi bimbingan, support daripada ISN dan sebagainya. Jadi itu yang lebih penting untuk tempoh seterusnya. Mungkin ada juga jurulatih yang dah berada dalam keadaan comfortable zone. Mungkin mereka patut dibangunkan semula atau diaudit, katakan ya, seperti bahkan persembahan mereka, performance mereka, sistem kejuratan mereka, apakah mereka ni selalu berjumpa dengan MSN, ISN, memberi report-report yang tertentu. Jadi apabila perkara seperti ini berlaku, kita tidak patut risau kerana MSN boleh katakan ya, kita punya laporan sepenuhnya daripada jurulatih. Mengapa atlet ni tidak membuat persembahan yang terbaik? Mengapa atlet ini boleh menang pingat emas? Dah ada siap dah. Jadi mungkin ini yang patut dilihat daripada segi MSN. Ya. Satu perkara lah yang kalau kita nak sentuh sedikit sebelum kita beralih kepada acara angkat berat ialah peminat ni kadang-kadang bila dia lihat Pandalila nak terjun, emas mesti. Tapi Jack Laufer juga tidak semua acara yang disertainya mendapat pingat emas. Tapi kadang-kadang peminat atau pemerhati kadang tidak boleh menerima realiti itu. Jadi bagaimana nak ubah sedikit bahawa this is sport, this is sukan, yang kadang-kadang ada perkara-perkara yang boleh mengganggu sedikit konsentrasi, dan saya rasa Pandalila berada dalam tahap fokus walaupun sakit. Saya rasa kita menghargai apa katakan contribution oleh Pandalila, tapi kita juga melihat beliau merupakan World Championship, World Championship material. Jadi bila beraksi di World Championship itu, dan World Championship sukan komando ini berada di bawah World Championship punya performance level, dan apa mungkin MSN dalam pemikiran mereka tahu Pandalila akan dapatkan satu pingat emas. Jadi apabila tidak boleh tidak, mesti nak emas. Okey. Exactly. Okey, baik. Itu kehendak kita. Itu permintaan kita. Tetapi bagi atlet sendiri yang melalui bagaimana dia nak memberikan kepuasan kepada seluruh rakyat Malaysia, nak membawa pulang pingat emas. Okey, baik. Angkat berat. Hafifi, pingat emas pertama untuk negara sebenarnya sudah diramal.
Hafifi dalam acara 69. Memang legasinya dalam acara ini kita seringkali memenangi pingat emas dalam kategori 69 angkat berat ini. Chris, bagaimana melihat emas pertama daripada Hafifi yang sememangnya ramalan dan menempati ramalan itu? Seperti mana yang kita tahu bahawa beliau sebenarnya daripada program pelapis dan memang ada konsistensi dalam performance beliau daripada skuad pelapis negara. Dan saya sebenarnya tak terperanjat pun walaupun beliau menang kerana memang sandaran beliau untuk menang pingat emas kategori beliau. Dan apakah langkah seterusnya untuk Hafifi daripada sini? Kerana kita nak melihat satu jangka masa yang panjang, yang plan yang memang betul, yang strategik untuk Hafifi supaya kita tidak hilang beliau dalam sifat dari segi attitude atau dari segi apa yang berlaku keseluruhannya. Kadang-kadang atlet ini bila dah menang pingat emas, banyak yang berlaku kepada mereka dan tiba-tiba menjadi satu selebriti dan hilang fokus. Dan ini memang kita tahu atlet Malaysia memang famous untuk perkara seperti ini. Jadi saya rasa untuk Hafifi untuk stay fokus, bagaimana MSN boleh membawa satu perubahan dan pastikan bahawa mungkin sukan Commonwealth yang akan datang, beliau 24 tahun masih boleh membawa satu perubahan. Yalah, kalau nak ambil balik bakal dari segi populariti itu, selain daripada kita dah banyak membincangkan tentang kejayaan Hafifi ini, selain daripada dia dah mendapat apa yang kita katakan berbaloi untuk dirinya, dapat tanah dan sebagainya bila pulang ke negeri kelahirannya di Terengganu. Tetapi media juga yang memberikan populariti itu. Adakah atlet mungkin tidak meminta dan mengganggu prestasinya? Syabas kita ucapkan satu persembahan yang baik pada kejuaraan itu di Glasgow Commonwealth 2014. Tetapi Hafifi pun bukan kali pertama dalam angkat berat. Sebelumnya kita ada juga yang pernah diangkat sebagai wira. Hidayat, Martin Guntali sebelum itu, Amirul Habizan menang 2 pingat emas di Commonwealth dan sebagainya. Kali ini giliran Hafifi dan dia baru saja diangkat selaku ikon belia negeri Terengganu. Yang lebih penting seperti mana yang dikatakan oleh Christopher Raj tadi ialah okey, sekarang ni Hafifi bagus. Jadi apakah yang boleh dilakukan untuk memastikan 4 tahun dari sekarang ataupun 4 tahun dari sekarang dia akan masih lagi boleh mempertahankan pingat emasnya dan juga ataupun untuk meningkatkan prestasinya dari level sukan Commonwealth ke sukan Asia dan sebagainya ataupun ke peringkat Olimpik sekalipun. Jadi itu yang lebih penting. Jadi kebangkitan ataupun kemunculan Hafifi ini sebagai pemenang pingat emas pertama sekarang ini digembar-gemburkan, sangat popular dan sebagainya, itu harus dikawal dan ditangani oleh semua pihak yang terbabitlah untuk memberikan bimbingan seterusnya. Okey, baik. Bukan saja Hafifi tetapi dalam acara berbeza, Anwar Manan juga dulu pernah menerima anugerah yang sama, tetapi bagi saya lah negeri Terengganu senantiasa menyediakan satu penghargaan bagi atlet-atletnya yang cemerlang. Itu termasuklah The Rocket, Pocketman kita, Azizul Hassan Awang dan juga Fatihah yang turut beraksi, tetapi mungkin tidak ada pingat yang dicapai, jadi mungkin belum lagi masa untuk mereka. Baik, kita nak berehat dulu sekali lagi. Kita kembali selepas ini, ada lagi acara-acara yang saya kira mungkin boleh menarik perhatian anda. Okey, terima kasih kerana terus menemani saya malam ini bersama dengan Christopher Raj dan juga Abu Bakar Rattan untuk memperkatakan kembali tamasya sukan Commonwealth. Baik, ini sukan yang sememangnya ramai sekali peminatnya yang agak kecewa sedikit apabila Azizul Hassan Awang gagal untuk memenangi pingat emas dalam acara Kirin, acara kegemarannya. Chris, Azizul, ramai sekali mengatakan ini pingat emas, ini sukan Commonwealth, tidak boleh tidak, tetapi dia sekadar pingat gangsa. Ada juga yang mengatakan bahawa sekali lagi Azizul memang percaturan pelumba-pelumba lain daripada Australia umpamanya nak menghimpit, nak tidak memberi ruang. Adakah ini alasan ataupun sebenarnya Azizul sudah mencuba hanya pingat gangsa? Kita tahu bahawa Azizul ialah seorang atlet yang selalunya memberi yang terbaik. Kita tidak boleh menafikan komitmen beliau terhadap negara. Dan kita tahu sukan cycling ini memang very tight sport, very competitive. Memang susah apabila berada dengan keadaan jago-jago dunia, negara seperti Australia, England semuanya. Tetapi persoalan untuk diri saya, kita melihat cuma Azizul balik-balik ke soalan sama Azizul. Untuk program wanita, untuk cycling wanita Fatihah Mustafa, dan mungkin in between here and there Josia Eng. Jadi di manakah pelumba-pelumba lain? Kita melihat pasukan England yang membawa sebanyak 10 hingga 12 cyclist muda yang dibawa ke sukan Commonwealth.
Sama juga dengan tuan rumah Scotland. Negara seperti Australia yang membawa pemain cyclist mereka yang umur 19 tahun, yang 18 tahun diberi pendedahan di Sukan Commonwealth. So, persoalannya di manakah skuad pelapis kita? Mengapa skuad pelapis kita mungkin tidak diberi peluang untuk menonjolkan diri di Sukan Commonwealth? Okey, saya nak ambil balik apa yang dikatakan oleh Chris Subaka. Mungkin kita nak ambil balik the basic line-nya adalah sains sukan, pengurusan. Cabangnya adalah soal pengurusan. Adakah pengurusan kita tidak begitu kuat, tidak begitu hebat sehingga kan kita atlet yang ada hanya itulah, berjuanglah sehingga ke garisan penamat barulah nak cari seorang pengganti. Jadi apakah ini sesuatu budaya pemikiran yang perlu ditukar segera sebenarnya? Mengambil perkataan budaya itu dalam sukan track cycling ni, kalau kita masih ingat dan juga saya ingin kaitkan dengan apa yang dikatakan sebelum ini ialah untuk check accountability, untuk audit lah ya. Contohnya John Beasley 7-8 tahun masih lagi bersama Josiah, masih lagi bersama Azizul Hasni, Fatihah pun dah 4-5 tahun di Melbourne. Jadi itu kelompok yang memang elite, memang high performance world class, untuk mencecah world class. Tapi mungkin selepas 7 tahun, siapakah yang betul-betul boleh mengenal pasti? Oh, John Beasley, contoh ya, ini contoh. John Beasley tidak membuat kerjanya yang dengan lebih baik. Mungkin kita perlukan perubahan dan sebagainya. Mungkin ada calon lain yang lebih saintifik, lebih hebat, yang lebih boleh memberi motivasi yang lebih kuat daripada Azizul. Di samping di sini, kelompok pelumba-pelumba track cycling, bakat-bakat baru yang Chris memang ada. Contohnya Idris Yunus yang dinaik taraf kepada untuk dihantar berlatih pendedahan di Melbourne itu. Juga baru tahun kedua kalau tidak salah, tetapi gapnya masih agak jauh lagi. Jadi berbalik kepada di manakah kita akan dapat pelumba-pelumba bakat-bakat baru yang macam Azizul dari kecil, mungkin dari Dungun, dari Kelantan, dari Sabah, seperti mana. Jadi itu tetap ada satu persoalan. Dan pada masa yang sama 7 tahun, 8 tahun John Beasley, siapa akan cek? Benar-benar mungkin latihannya mungkin dah ada kurang, mungkin ada stagnancy. Sebenarnya untuk kita dapat Azizul pun, kalau tak salah saya era 80-an, Rosman Alwi, kemudian barulah datang nama Azizul. Jadi adakah kita perlu menunggu Adakah kita perlu menunggu lagi? Dan juga Tabah, selagi ada track cyclist seperti Azizul atau Fatihah dan juga sebagai Josiah, kita sepatutnya attach the young cyclist kerana mereka boleh belajar. Jangan tunggu sehingga mereka ni bersara. Macam sebenarnya macam Rosman Alwi bersara tu, ketika tu Azizul belum. Adakah kita tidak berani sebenarnya mengambil risiko? Tapi ada isu keuangan lah, kekangan lah. Ini kos yang sangat tinggi untuk mereka sentiasa berada di Melbourne 3 tahun, 4 tahun, 7 tahun. Bayaran gaji untuk John Beasley sendiri pun kita faham lah kan, memang tinggi. Jadi 4 orang setakat ini ya. Rizal Tisin juga dikatakan sudah juga turut serta di Melbourne untuk mendalami selok belok untuk meningkatkan lagi prestasi, bersaing dengan pelumba-pelumba yang world class di Australia itu dan sebagainya. Jadi tidak dapat tidaklah like it or not lah, memang ada kekangan tentang kewangan. Jadi Persatuan Basikal Malaysia dan juga Kerajaan Malaysia, Majlis Sukan Negara, kita semua terus mencari sokongan lah untuk di segi menampung di segi keuangan itu. Tetapi kalau dari segi dasarnya, sebelum kita tinggalkan acara basikal, dasarnya secara tidak langsungnya penganjuran acara berbasikal begitu banyak sekali setiap minggu, hampir boleh dikatakan di setiap negeri. Jadi saya kira mungkin ini juga satu pentas untuk melahirkan pelumba-pelumba, dan kita mengharapkan setidak-tidaknya program-program begitu dapat membantu Majlis Sukan Negara untuk duduk dan berlapang dada lah sedikit. Datuk Zul, kalau tengok kita malam ni, mungkin Datuk Zul pun aduh, banyak lagi nak datang ni. Okey, baik. Menembak juga dikatakan tidaklah begitu menonjol hanya satu pingat. Gangsa itu pun dari sememangnya sudah dijangka pingat itu akan datang dari Nusrani. Cuma warnanya saja, dan akhirnya pingat gangsa. Dengan Ayuni, jaketnya hilang, konsentrasi mungkin terganggu. Chris, bagaimana melihat? Adakah ini satu lagi alasan yang sebenarnya Glasgow ni kita dapat melihat sebanyak 9 atlet ke final. 9 atlet ke final acara menembak. Tetapi Malaysia feature 9 finals in Glasgow. Cuma Nur Sirani yang membawa medal. Betul. Jadi di manakah lain semua fire blanks firing blanks. Jadi apa sebenarnya, apakah objektif masuk ke final? Apakah kita setakat kita sudah katakan happy I'm the final. Pingat itu tak ada, katakan mungkin tak ada motivasi yang lebih tinggi. Tapi kita melihat Sirani walaupun hilang jaket apa semua,
masih dapat bangkit semula untuk membawa pingat. Mungkin kalau prestasi lebih baik, mungkin beliau, saya rasa pada pendapat saya, MSS sebenarnya tahu mungkin beliau boleh memberi 1 emas, tetapi kesilapan teknikal dan sebagainya mendapat pingat perak. Ya. So di sini kita juga terpaksa lihat siapa juga pengganti, apakah skuad-skuad yang ada patut membuat satu audit kenapa 8 yang lain masuk ke final tidak dapat membawa apa-apa pingat. Di manakah kesilapan mereka? Apa yang sebenarnya berlaku? Adakah penembak-penembak muda seperti Eddie Chu lah umpamanya dan rakan-rakannya yang lain, adakah ini satu pendedahan, pengalaman yang baik atau sebenarnya setidak-tidaknya sumbanglah satu pingat gangsa, sumbanglah satu pingat perak? Mungkin mereka melihat daripada segi pendedahan. Okey, kita hantar beberapa penembak yang boleh, melihat pelapis dan juga skuad yang ada dan cuba mendapatkan pendedahan. Tetapi apakah kita nak buat pendedahan yang begitu berharga di sukan komunal? Because memang begitu mahal. Ini bukan satu program untuk melancong, tetapi satu program, satu sukan di mana every athlete must give the best. And this is katakan taxpayers money. And then itulah apabila rakyat menang, kenapa kita tak menang, kenapa kita dapat target? Kerana taxpayers money, duit rakyat. Okey lah, break momentum sikit lah sebab dengan bos kan malam ni kan. Saya teringatlah zaman ambil sikit, mungkin penonton di rumah pun nak ni kan. Zaman saya sekolah dulu, ni rumah-rumah sukan lah. Saya teringat lagi cikgu saya, cikgu Ismail. Quarter saya 4x400. Jadi sasaran dengan runner-runners yang memang wakil sekolah sepatutnya gol. Kita dapat perak. Jadi Cikgu Ismail dah mengajuk dengan kita dan tak nak bercakap dengan kita. Sehinggakan begitu. Tapi pada waktu itu saya tidak begitu memahami. Pingat perak is good what? It's pingat perak. Tetapi sasaran dengan 3 runner yang ada termasuk saya for school runner yang kita tak dapat pingat emas. Hari ini barulah saya faham apabila pingat emas itu tidak dapat dicapai betapa kecewanya ya. Sebenarnya pingat emas ni bukanlah sesuatu benda yang sangat ni, dia perlu dibawa pulang. Okey, ini satu sukan yang saya kira tadi pun secara off recordnya ataupun sebelum kita bersiaran memang kita banyak membincangkan. Saya juga pagi tadi sarapan di kedai mamak di sebelah meja saya 3 orang yang mungkin menyedari kehadiran saya dan nak bincang sukan hoki ni agak kuat sedikit, nak menarik perhatian. Tetapi saya pun just go through paper lah bakal Jadi ramai sekali mungkin hoki ini sesuatu yang sebenarnya peminat tak boleh terima keadaan kita kalah kepada Trinidad. Kemudian kita tidak mencapai satu, walaupun kedudukan itu lebih baik daripada New Delhi. Nombor 7 di sini. Tetapi mengikut surat khabar hari ini, saya faham semua surat khabar minggu lalu banyak sekali perkara-perkara Nur Saiful Zaini tampil untuk memberi kenyataan bahawa banyak sekali isu-isu yang perlu diselesaikan dengan segera. Jadi isu yang bagaimana itu yang nak diselesaikan, saya rasa mungkin saya ada pandangan. Saya rasa pertama sekali daripada peminat apabila mereka melihat, tiba-tiba skuad hoki ni ada dia punya landasan begitu mendadak sekali ya. Junior World Cup, Champions Challenge begitu hebat di Kuantan. Lepas tu layak ke World Cup walaupun tidak begitu, tapi layak ke World Cup. Tiba-tiba ada dia punya keinginan untuk melihat mereka bermain atau memberi persembahan lebih baik. Tetapi saya rasa walaupun mereka menang dengan Canada, tetapi yang kekalahan kepada New Zealand, tetapi saya rasa kekalahan yang tidak boleh diterima ialah kepada pasukan Trinidad dan Tobago. Yang itu yang membawa saya rasa kemarahan peminat-peminat sukan. Jadi kesimpulannya senang. Saya rasa Konfederasi Hoki Malaysia patut duduk berbincang bersama jurulatih kebangsaan dan melihat di manakah kesilapan, apakah sebenarnya situasi dalam pasukan dan mungkin mereka patut ada satu jawatan kuasa yang dibentuk dan saya pasti Presiden Tengku Abdullah akan membuat sesuatu perubahan yang drastik kerana kita dapat melihat minggu lepas beberapa kenyataan yang dilakukan mengenai jurulatih tersebut atau pemain-pemain, apakah kesinambungan pemain-pemain di sini tidak berlaku seperti yang pernah berlaku di Junior World Cup kerana 5 atau 6 pemain senior lain semua junior. Jadi di manakah kesilapannya? Jadi saya rasa ruang dan peluang patut diberi kepada Coach Dharma Raj juga untuk meluahkan pendapat beliau dan satu keputusan yang baik patut dibuat kerana kita tidak boleh menerima kekalahan seperti ini di Sukan Asia. Kerana di Sukan Asia satu slot ke Olimpik ada. Dan kita patut memberi yang terbaik. Inilah peluang keemasan untuk layak ke Olimpik. Okey, baik. Bakar, saya pernah bercakap dengan Minarwan, pernah bercakap dengan Mandi Derjit seorang bekas pemain hoki mengatakan bahawa Tabah dulu players lain, sekarang punya players lain. Kehendak
dan kemahuan ya untuk berada untuk menang sesuatu perlawanan itu tinggi. Tetapi pada hari ini kalaulah kita nak ambil salah satu isunya mungkin soal pembayaran gaji yang kadang-kadang memanglah kalau saya pun semangat itu luntur, ialah sepatutnya menerima begini tetapi tidak. Jadi pandangan bakar bagaimana? Aura sekarang tidak seperti dulu. Memanglah dulu lain sekarang lain. Kita pun nak bonus juga. Kita pun kalau dalam mengatakan tentang pemain-pemain hoki tak dapat tidak macam kerap boleh menyamakan nasib diorang nasib pemain-pemain hoki dengan pemain-pemain bola sepak. Jadi pemain-pemain hoki juga pencapaian mereka layak ke Piala Dunia walaupun di segi status sukan itu berbeza, tetapi ialah yang penting memang nak kena cari baliklah kalau kata tadi di segi gaji ataupun apakah yang Chris katakan tadi, apakah status sebenarnya dalam hoki kebangsaan. Cuma saya nak balik kepada semua perspektif keseluruhannya dengan kegagalan ini. Okeylah, kita tahu New Zealand bawa full team ya, Australia pun kekuatan pasukan yang utama mereka setelah mendapat restu daripada Konfederasi Hoki Malaysia sendiri bahawa tidak berapa ada matlamat. Di Sukan Commonwealth ni kita tidak ada matlamat. Di situ dah tak kena gayanya lah bagi saya kan, tak ada matlamat. Okeylah, kalau nak dalam konteks itu kita perlu bersabar, tunggu lepas Sukan Asia. Lepas tu baru kita boleh katakan akan perlu diambil tindakan ke atas Damarat dan sebagainya. Tapi status sebenar pasukan itu yang penting. Biarlah kekalahan, okey kita tak boleh terima kekalahan di tangan pasukan Trinidad and Tobago. Full squad Australia, full squad New Zealand dan sebagainya. Okey, kita kalah 8-1, 6-1. Sebenarnya jurang itu rapat. Cuma barang diingat, pasukan yang pergi ni hanya 4-5 orang saja pemain senior. Jadi sebab itulah kekalahan yang berat di tangan pasukan-pasukan yang sebenarnya kita boleh memberikan saingan. Cuma yang penting, balik MSC sendiri kena balik apakah status sebenar pasukan dan apakah matlamat MSC sendiri, sedangkan mereka sendiri mengatakan di Commonwealth ini tidak ada begitu ada matlamat ya. Okey, baik. Kita nak berehat sekali lagi. Kembali lagi selepas ini untuk kita buat satu round up pandangan bakar dan pandangan Chris sebelum kita berakhir Scoreboard malam ini. Kembali lagi selepas ini. Baik, terima kasih. Kita kembali sekali lagi di segmen yang terakhir ini. Kita nak terus saja saksikan apakah pula pandangan yang dilontarkan oleh peminat-peminat melalui Facebook Scoreboard TV3. Anak Pak Long kata secara keseluruhannya kita gagal. Itu anak Pak Long, anak Pak Lang, anak Pak Ngah tak kata apa-apa. Okey, tak apa yang tu. Fikzi kata secara keseluruhannya realistik, berjaya, bagi peluang dan secara keseluruhannya atlet-atlet kita telah mempamerkan satu persembahan yang baik. Okey, ada pro dan ada kon. Terima kasih anak Pak Long, terima kasih Fikzi. Okey, anak Mak Long tak mau kata apa-apa. Okey, tak apa. Di segmen terakhir ini, okey, sepanjang 1 jam kita sudah berbincang tentang apa yang berlaku di Glasgow. Adakah ini sesuatu yang dikenaki oleh peminat? Ataupun mereka mahukan lebih untuk pembangunan dan melihat ada perkembangan yang baik terutama Sukan Asia di Incheon Korea? Peminat selalunya nak mahukan yang lebih. Mereka selalu nak lebih gemilang, lebih cemerlang, mungkin lebih terbilang juga. Tetapi kita patut melihat hakikat sebenarnya atlet yang kita ada, di manakah kemampuan kita, dan cuma saya harapkan bahawa di Asian Games Incheon nanti kita dapat melihat persembahan yang lebih baik. Kalau atlet-atlet Sukan Commonwealth ke sana boleh membawa balik tak kira lah apa pingat pun, tetapi baliklah dengan pingat yang perlu dan memberi persembahan yang terbaik. Jangan cukup sehingga nak habiskan rekod kebangsaan saja. Okey, baik. Sepatah dua kata daripada Abu Bakar. Pihak pengurusan sukan, khususnya jurulatih dan atlet, semangat, disiplin, kerja kuat lagi. Okey, baik. Okey, terima kasih kepada Abu Bakar Tan dan juga Christopher Raj. Semua dah bagi last word, semua dah bagi pandangan dan saya kira peminat-peminat sukan juga sudah berpuas hati. Kita dah bawa satu topik, satu perbincangan yang saya kira menghala kepada satu arah dan tujuan yang sama, iaitu mencari satu kejayaan di peringkat antarabangsa khususnya Sukan Asia di Incheon Korea. Itu saja dari kami di Scoreboard dan terima kasih kepada semua yang bertugas malam ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Majulah sukan untuk semua. Assalamualaikum dan bye-bye.